Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Penyakit TB sentiasa ada dalam negara. Bagaimanapun, ia bukan wabak dan keadaannya masih terkawal. Jelas Menteri Kesihatan, taburan TB hanya berlaku di Lembah Kelang ketika ini. Isu itu sedang diteliti Bahagian Kesihatan Awam KKM. Tegasnya, elak sebarkan perkara tidak benar berkaitan penyakit TB bagi mengelak orang awam panik. Gangguan bekalan minyak masak paket bersubsidi di pasaran. Timbalan Menteri KPDN tidak menolak kemungkinan ia dijual oleh pihak tertentu sebagai minyak masak terpakai. Setiap bulan, 60,000 metrik tan minyak masak bersubsidi diperuntuk kerajaan. Angka itu sepatutnya mencukupi bagi menampung keperluan 5.8 juta isi rumah. PRK Kemaman pada 2 Disember depan menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara calon BN dan PAS. BN mencalonkan bekas Panglima ATM Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor, manakala PAS diwakili Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Proses penamaan calon di Dewan Belian Majlis Perbandaran Kemaman pagi tadi berjalan lancar. Sementara itu, 5 pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya ditubuh SPR bagi memantau aktiviti calon yang bertanding pada PRK Kemaman. Pengurusinya memaklumkan semua kaedah dan bahan kempen dibenarkan selagi tidak mengembangkan perasaan jahat, permusuhan atau menyentuh sensitiviti termasuk isu 3R. SPRM turut melancarkan bilik gerakan bagi orang ramai salur maklumat serta aduan berkaitan rasuah dan salah guna kuasa ketika PRK Parlimen Kemaman. Beroperasi 24 jam mulai hari ini hingga 2 Disember di SPRM Cawangan Kemaman, Bangunan Persekutuan. Aduan sama juga boleh disalur ke alamat tertera. 41,000 liter diesel bersubsidi dianggap bernilai lebih RM59,000 dirampas dalam serbuan di 2 premis di Port Dickson. Pengarah KPDN Negeri Sembilan memaklumkan 7 lelaki tempatan berusia 21 hingga 51 tahun diberkas. 3 lori tangki, 2 lori serta pam dan hos disita dengan anggaran nilai keseluruhan rampasan lebih RM293,000. 2 lagi kes penipuan pelaburan berlaku di Sarawak. Kali ini mangsa rugi RM390,000. Kes pertama membabitkan seorang peniaga di Kuching yang tertarik dengan iklan pelaburan di Facebook. Manakala kes kedua berlaku di Sibu melibatkan wanita berusia 30-an. Mangsa ditawarkan pelaburan pembelian duit digital Bitcoin berjumlah RM10,000. Sabah bebas penyakit rabies setakat ini meskipun terdapat beberapa kes gigitan anjing dilaporkan. Bagi tujuan pencegahan dan kawalan, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah memaklumkan pihaknya memperkasa pemantauan termasuk di sempadan. Amaran hujan lebat berterusan tahap buruk dijangka berlaku di Terengganu dan Kelantan hingga Isnin ini. Kawasan terlibat menurut Met Malaysia meliputi seluruh Terengganu. Manakala di Kelantan melibatkan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai bermula hari ini. Dalam pada itu, amaran kemungkinan banjir di Tanah Merah dan Pasir Mas, Kelantan bermula awal pagi esok jika hujan berterusan sepanjang hari ini. Ramalan JPS itu berdasarkan amaran hujan berterusan oleh Met Malaysia termasuk hasil simulasi model ramalan banjir. Banjir boleh berlaku lebih awal atau lewat dari masa yang dijangkakan. Penduduk terlibat diminta waspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Ini pula persediaan depani musim tengkujuh. Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menghantar barangan keperluan dan bantuan lain dari depo utama negeri ke semua pangkalan hadapan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memaklumkan ia bagi mengelak kelewatan bantuan. Lebih 500 sekolah di Johor siap sedia dijadikan PPS susulan MTL yang dijangka sehingga Mac depan. Exco berkata persediaan awal dilakukan bagi memastikan perjalanan peperiksaan SPM tidak terjejas. Persediaan dilakukan lebih baik kali ini setelah mengambil iktibar susulan banjir buruk melanda negeri itu Mac lalu. Perkembangan banjir di Perak, penduduk terjejas berkurangan kepada 84 orang daripada 24 keluarga. Sekretariat Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 3 PPS masih dibuka di daerah Krian dan Kinta. Bagaimanapun, PPS di daerah Hilir Perak telah ditutup siang tadi.
Di Kedah, banjir pulih sepenuhnya. Di Kubang Pasu, PPS Sekolah Kebangsaan Malau ditutup. APM Negeri memaklumkan penduduk di PPS terbabit dibenarkan pulang tengah hari tadi. Manakala di daerah Kota Seta, PPS SKTT Gajah juga ditutup. Dalam pada itu, prihatin nasib ditimpa musibah banjir. 45 sukarelawan menyertai misi prihatin pasca banjir di Kampung Yoi Sik Kedah. Kediaman penduduk serta surau dibersihkan atas dasar sumbangan khidmat masyarakat. Bantuan keperluan harian turut dihulur. Ini pula usaha perkasa bahagian udara Jabatan Bomba dan Penyelamat. RM57.69 juta diperuntuk KPKT untuk pembangunan fasiliti dan prasarana kebombaan. RM10 juta daripadanya diluluskan bagi projek sambungan pembinaan pejabat pengkalan udara Sumbang. Kursus asas asuhan kanak-kanak kurang upaya. KPWKM berhasrat wajibkan kursus itu kepada pihak pengendali taska atau Pusat Jagaan Kanak-kanak Berkeperluan Khas. Menterinya berkata kementerian akan perluas seminar pendidikan khas kebangsaan 2023 ke seluruh negara. Ia bagi memastikan penglibatan kesemua pengusaha terbabit sekaligus mempersiapkan mereka mengendalikan golongan tersebut. Aduan masalah sampah berjaya dikurangkan setelah program operasi ekosistem bersih aspirasi semua Majlis Bandaraya Melaka bersejarah dianjurkan secara mingguan. Jelas Datuk Bandar, 20 tan sampah dikutip menerusi 30 kali program dengan penyertaan aktif lebih 1,000 sukarelawan dan penduduk setempat. Program itu juga menerima anugerah agensi terbaik sempena World Cleanup Day, anjuran SW Corp. Salurkan wang berbanding bantuan barangan keperluan. Itu saranan Nurul Ain Harun, rakyat Malaysia yang sebelum ini terkandas di Nagaza. Sumbangan barang keperluan seperti makanan sangat berisiko disekat dalam tempoh lama di sempadan Rafah. Sementara itu, Dr. Jihad M.A. Shehab, warga Palestin yang menerima ijazah kedoktoran pada Majlis Konvensyen UTM di Johor, berkongsi situasi getih setelah kehilangan 45 ahli keluarga dalam serangan berdarah di Gaza. Dan sejak 2 hari lalu, beliau terputus hubungan komunikasi dengan ibunya setelah kediaman mereka diserang Zionis. Universiti Malaysia Kelantan dan Hushu Universiti Jepun menandatangani MOU merangkumi kerjasama dua hala dalam bidang akademik, penyelidikan, mobiliti pelajar serta staf. Menurut Naib Chancellor UMK, kerjasama ini akan memperkukuh hubungan yang sedia terjalin sejak 2018. Kolaborasi erat ini juga telah menghasilkan 7 artikel jurnal berimpak tinggi. RM63.02 bilion. Itu pelaburan yang diraih Malaysia di Amerika Syarikat terutama daripada syarikat gergasi teknologi. Menurut Perdana Menteri, RM8.33 bilion daripadanya menerusi misi perdagangan dan pelaburan ke Amerika yang dianjur sebelum mesyuarat APEC. Pelaburan selebihnya hasil mesyuarat satu dengan satu yang diadakan Perdana Menteri di negara itu. KWSP catat jumlah pendapatan pelaburan RM47.86 bilion untuk 9 bulan pertama tahun ini, naik 33% daripada RM36.04 bilion bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pegawai Eksekutif berkata pendapatan pelaburan bagi suku ketiga pula meningkat RM2.38 bilion kepada RM14.67 bilion. Pelaburan ekuiti kekal penyumbang utama. Sementara itu, lebih 365,000 pendaftaran ahli baharu KWSP direkodkan setakat September lalu. Ini menjadikan jumlah terkini 15.99 juta ahli. 8.53 juta merupakan ahli aktif. Jumlah ahli berdaftar untuk program caruman sukarela KWSP Aisaraan pula melonjak 41% kepada RM1.18 juta. BNM dan MAS lancar jalinan sistem pembayaran masa nyata antara Duit Now Malaysia dengan PayNow Singapura. Jalinan Duit Now PayNow membolehkan pemindahan dana antara rakan setara kedua-dua negara tersebut dibuat serta-merta, selamat dan berkesan dari segi kos. Governor BNM berkata pembayaran rentas sempadan itu memberikan manfaat yang besar kepada individu dan perniagaan kecil.
Sarawak rancang bina pelabuhan laut dalam di kawasan selatan. Pelabuhan dibahagikan kepada 2 kluster meliputi pelabuhan perkhidmatan kargo am dan kluster hub minyak serta gas. Ke arah itu, jelas Premier Sarawak kini bekerjasama dengan Petronas. Next Green Global Berhad jalin kerjasama dengan Malaysia Bioeconomy Development Corporation Sdn Bhd untuk meningkatkan potensi bioGSM kepada produk bernilai tinggi. Antaranya makanan haiwan daripada pelepah kelapa sawit dan biobahan daripada tandan kosong kelapa sawit. Perjanjian berkenaan membolehkan penggunaan bioteknologi dalam pengeluaran produk hiliran tempatan. UNRWA memerlukan 160,000 liter bahan api setiap hari untuk menjalankan operasi pentingnya di Semenanjung Gaza. Awal minggu ini, amaran turut dikeluarkan untuk menggantung operasinya di Gaza dalam tempoh 48 jam kerana kekurangan meruncing bahan api. Sejak 7 Oktober, UNRWA hanya menerima 25,000 liter bahan api melalui lintasan sepadan Rafah dari Mesir untuk operasinya. Serangan tentera Israel ke atas bumi Gaza memasuki hari ke-43. Angka terkini menunjukkan lebih 12,000 rakyat Palestin terbunuh, termasuk lebih 8,300 wanita dan kanak-kanak. Lebih 30,000 yang lain cedera. Bekalan bahan api, elektrik dan air masih disekat selain mengurangkan penghantaran bantuan ke wilayah itu. Sementara itu, menerusi serangan terbaru Zionis, pengarah Hospital Al-Wafa dan Rumah Perjagaan Warga Emas, Midhad Mohsen, terbunuh. Serangan yang menyasarkan hospital itu turut menyebabkan beberapa doktor cedera. Agensi berita rasmi Palestin, Wafa, melaporkan Zionis melancarkan beberapa siri serangan udara panas di pelbagai kawasan di utara Semenanjung Gaza yang dikepung. Ini termasuk kem pelarian Jabalia, kawasan kediaman di Beit Lahia dan kota Sheikh Zayed, Gaza. Presiden Brazil menyambut kepulangan 32 rakyat yang dipindahkan dari Semenanjung Gaza selepas sebulan rundingan. Ia merupakan penerbangan ke-10 dalam operasi yang dilancarkan negara Amerika Selatan itu. Jumlah yang diselamatkan 1,477 orang. Ini termasuk 3 warga Bolivia, 11 rakyat Palestin dan seorang warga Jordan serta 53 haiwan peliharaan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kewangan dari negara APEC komited mengambil semua langkah bagi elak konflik Israel-Hamas meningkat kepada krisis serantau. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat berkata adalah penting menangani penderitaan manusia sambil menekankan keperluan kritikal menghalang konflik di rantau ini. Sebarang peningkatan sedemikian boleh menimbulkan risiko global dan harus menjadi kebimbangan kolektif. Angka kematian akibat gempa bumi di selatan Filipina meningkat dengan 7 orang. 2 lagi dilapor hilang. Selain sekurang-kurangnya 450 penduduk memerlukan rawatan perubatan. Menurut pengarah Majlis Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana Kebangsaan Filipina, butiran kematian dan kehilangan yang dilaporkan sedang dikenal pasti. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.